Nasi lemak. Oh, tengah hari makan nasi lemak, Afif? Oh, Afif betul-betul suka nasi lemak ni. Memang selera Afif ya. Selera nasi lemak. Hmm, 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 hmm. Okey. Okey, ada beberapa lagi yang belum join ya. Nanti kita bagi. Okey, tak apalah. Kita mulakan dulu. Boleh guys Hopefully korang dah photostat semua, dah ada bahan. Suara cikgu jelas tak? Dengan skrin ni nampak? Boleh. Afif nampak Afif? Jelas dan nampak. Okey, nice. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bincang soalan kita, cikgu nak tunjuk sikitlah format kertas sain untuk form 3. Okay, yang pertama, korang ada section A macam matematik, iaitu 20 markah. Okey, lepas tu kat bawah tu korang ada section B. Alamak, lambat pula dia download. Okey. Kita ada section B. Section B pun 20 markah. Okey, jawab semua soalan. Jadi, A dengan B, korang akan dapat 40 markah. Okey, soalan markah yang paling banyak dah tentulah pergi ke section C. Section C ni kita ada 60 markah. Okey guys. Okey, section C ni cikgu target esok. Jadi hari ni cikgu target sasaran cikgu hari ni section A dan B lah. InsyaAllah. Ya. Mudah-mudahan sempat dah. Okey. Cikgu nak kembali semula kepada soalan kita ni daripada yang pertama. Boleh guys So kalau korang ada masalah, persoalannya korang tanya nanti. Mana cikgu mampu jawab, cikgu jawab lah. Kalau tak mampu tu, cikgu kena check baliklah buku kan. Okey, so kita mulakan dengan soalan nombor 1. So, antara berikut yang manakah merupakan komponen dalam sistem saraf manusia? Okey, nombor 1. Okey, apa pendapat awak? Farid ke? Nak try jawab Farid? Kita nak sistem saraf manusia. Okey, manakah sistem saraf manusia? Afif kata A. Afif kata A. Okey. Sistem saraf manusia ni yang pertama kita ada otak, betul. Jadi nombor 1 betul. Yang mana tak ada nombor 1 tu kita cross. Okey. Nombor 2 sel saraf, betul. 2 ni saja untuk sistem saraf. Okey, kulit ni bukanlah. Kulit ni perkumuhan. Darah ni transportation, pengangkutan. Boleh Farid jawapannya otak. Saraf ni ada 2 je. Sistem saraf, otak dengan sel saraf. Okey. Lagi. Nombor 2, antara rajah menunjukkan pertumbuhan akar pokok kembung. Okey, pernyataan manakah benar menerangkan arah pertumbuhan akar pokok tersebut? Okey, nombor 2 guys. Besarkan sikit supaya korang boleh baca. Manakah benar mengenai arah pertumbuhan akar ini? The growth of its root. Okey. Cikgu nak tengok jawapan awak. Mana satukah benar? Dia cerita pasal akar dia Pasal akar dia ni. So, apa pendapat korang? Okay, Afif kata D. D tu apa? Akar menunjukkan geotropism. Geotropism tu apa tu? Geotropism ni dia lebih kepada graviti.
suka kepada graviti. Tetapi kat sini dia kata geotropism negatif. Negatif tak suka graviti. Akak suka graviti ke tak suka? Akak suka graviti. Geotropism ni negatif tak suka. Jadi bukan D. Bukan D ya. Negatif tak suka, Afif. Okey, lagi-lagi. Okey, apa itu maksud thigmotropism? Apa maksud thigmotropism? Sentuhan. Betul. Sentuhan terarah. They have directions. Trombotism ni dia ada arah. Contohnya kalau kita ada pokok kacang yang ada benda ni, salur paut tu kan. Pokok, lepas tu yang ada benda ni. Yang dia berpaut kepada benda-benda lain lah. Itu namanya thigmotropism. Tapi dia ada arah. Biasanya dia akan ikut mana ada pemegang, dia ikut arah tersebut. Jadi namanya thigmotropism. Sentuhan terarah ya. Tapi dalam kes ni tak ada. So ini pun bukan. Okey, lagi. Kalau B betul tak? B akan menunjukkan hydro. Hydro ni apa guys? Hydrotropism tu apa? Air. Akak suka air tak? Suka. Tapi kat sini negatif tak suka. Jadi bukan juga. Sepatutnya hydrotropism positif. Farid kata C. Akak adalah phototropism. Akak tak suka kepada cahaya. Sebab itu dia adalah negatif. Phototropism negatif. Okey, Farid betul Farid. Macam tu ya. Okey, nak tanya apa tak guys sampai sini? Okey ke korang? Korang okey? Boleh menerima? Nak tanya apa-apa ke? Okey. So far so good. Farid okey. Alright, nice. Kalau korang ada tanya, tanyalah ya. Kalau cikgu mampu jawab, cikgu jawab. Okey, kita nak masuk yang ketiga. Ketiga dia cakap, penyataan manakah benar tentang struktur dalam sistem pernafasan manusia. Breathing lah. Okey, mana satukah sistem pernafasan manusia? Manusia ni kan ada 11 sistem guys. Pernafasan, perkumuhan, macam-macam ada. Okey, ni dia cerita pasal sistem pernafasan. Apa pendapat awak? Mana satu? Mana satu yang benar mengenai sistem pernafasan? Okey. Cuba tengok yang A. Betul tak yang A tu? Dinding bronkiol mempunyai cincin rawan bagi menguatkan struktur. Tak. Bronkiol tak ada cincin rawang. Dia tak ada lah cartilage ni. Cartilage, dia tak ada cartilage ya. Dia tak ada rawang. Rawang ni hanya ada pada tulang-tulang sendi sahaja. Tulang sendi. Farid kata D. A bukan ya. Kita tengok D pula. Farid kata D. Trakea bersambung terus dengan lubang hidung. Tak. Dia tak sambung terus dengan lubang hidung. Lubang hidung sini tau. Jauh ni. Trakea start sini. Trakea start kat leher. Jadi tak bersambung terus dengan lubang hidung. Tak. Lagi. Kalau B, terdapat beratus alveolus di dalam paru. Bukan beratus, ribu. Ribu, bukan ratus. C, bronkiol menyalur udara ke dalam alveolus. Ini betul lah. Okey, itu betul. Alright, nombor 4. Yang manakah padan betul bagi sumber dan bahan cemar?
yang dihasilkan. Pollutant, dia nak pollutant. Pollutant ni produk yang tercemar lah. Okey, nombor 4 mana satu guys? Okey, mana satukah bahan cemar? Okey. Afif kata B. Cuba tengok B. Exhaust kenderaan dia menghasilkan klorofluorokarbon. Betul ke? Klorofluorokarbon singkatannya CFC. Betul ke? Siapa setuju? Betul Pierre. Jawapannya adalah salah. Okey, siapa yang menghasilkan CFC guys? Siapa? Apa bendakah yang menghasilkan CFC? Siapa ingat? Yang menghasilkan CFC ni apa? Yang menghasilkan CFC dua je. Yang pertama adalah peti sejuk. Yang kedua, aircon, pendingin hawa. Pendingin hawa ya, aircon. Okey, CFC ni apakah kesan CFC? Bukan kenderaan ya, bukan kenderaan. Yang menghasilkannya peti sejuk dengan aircon. Apakah kesan CFC? CFC ni sebenarnya buat apa? Apakah kesan dia guys? Kesan CFC ni apa? Menipiskan ozon. Bahayanya menipiskan ozon dan memberi kesan rumah hijau. Betul? Kesan rumah hijau tak sangat. Kesan rumah hijau karbon dioksida, tapi dia lebih kepada penipisan ozon lah. Ozon kita menjadi nipis. Jadi, apakah kesannya kalau ozon nipis? Kita kena ceritalah sikit supaya kita nampak. Okay, kita punya bumi. Okay, bumi kita yang hijau cantik ni. Kita ada 5 lapisan atmosfera. Okay, so atmosfera ketiga ataupun keempat adanya ozon. Jadi ozon tu berada dalam atmosfera ketiga ataupun keempat macam tu. Okey, ini lapisan ozon namanya. Lapisan ozon ni tebal juga. Jadi aku kecilkan sikit. Tujuan lapisan ozon, kita ada matahari. Matahari akan memancarkan sinaran dia. So, sambil-sambil dia memancarkan sinaran, dia akan bawa 3 UV. 3 UV. UV rendah, UV sederhana, dan juga UV tinggi, high. Okey, faham tak? So, yang cahaya panas ni masuklah. Okey, UV rendah masuk, UV sederhana masuk sikit, UV berat terus dipantulkan. Jadi, ozon punya fungsi dia adalah menapis UV, ultraviolet. Ultra ungu. Faham tak? Tu tujuan dia. Kalau kita nipiskan dia ni, nanti semua UV akan masuk kat bumi, boleh menyebabkan kanser kulit dan kanser mata. Namanya ketarak mata. Okey, faham tak? Itu namanya ozon. Jadi yang menipiskan dia adalah CFC, klorofluorokarbon. Okey, faham tak guys? Boleh terima tak ni? Dia tak melibatkan rumah hijau. Rumah hijau tu apa? Okey, rumah hijau pula. Jom. Rumah hijau disebabkan oleh banyaknya karbon dioksida di atmosfera kita. So, apa sangkutan karbon dioksida dengan panas ni? Pemanasan global lah. Rumah hijau tu pemanasan global. Okey, dia macam ni ya. Bila cahaya matahari masuk, cahaya matahari akan membawa haba ya, heat.
Dia akan membawa heat, haba. Sampai dekat bumi, bumi akan serap haba. Dia akan absorb. Akan serap haba ya. Kenapa bumi serap haba? Sebab bumi nak panaskan dirinya. Bumi perlu panaskan. Sebab dekat luar angkasa ni sejuk ni guys. Ni sejuk-sejuk sangat, negatif. Dekat luar angkasa sejuk. Okey, jadi bumi serap untuk panaskan dirinya, yang pertama. Yang kedua, bila dah sampai kat sini, dia akan bebaskan balik ke persekitaran. Faham tak? Lepas tu, ada sebahagian terkena kepada karbon dioksida, dipantulkan balik kepada bumi. Adalah sebahagian. Maka bumi kita pun menjadi sedikit suam. Namun, kalau karbon dioksida terlalu banyak, maka banyaklah kita punya haba dipantulkan semula. Faham tak? Bila banyak dipantulkan, menjadikan atmosfera kita ni penuh dengan haba. Ini namanya pemanasan global. Global warming. Itulah sebab dia. Punca dia apa? Puncanya adalah karbon dioksida. Sebab itu, karbon dioksida ni kita kenali dia sebagai gas rumah hijau. Sebab dia yang menyebabkan bumi panas. Gas rumah hijau. Global warming. Greenhouse gas. Okey. Jadi yang ini memang dihasilkan oleh kenderaan. Okey, gas apa lagi yang menjadikan bumi kita panas? Selain daripada karbon dioksida, kita ada satu lagi adalah metana. Metana datang daripada mana? Metana datang daripada peliharaan binatang seperti lembu, kambing dan sebagainya lah. Kita banyak ternak lembu kan. Jadi najis lembu, mungkin lembu yang kentut tu ke, akan menghasilkan banyak metana. Metana ni juga adalah salah satu gas rumah hijau. Dia juga menjadikan bumi kita ni panas. Jadi dua tu lah korang ingat. Menjadikan bumi kita panas. Yang paling pertama, karbon dioksida. Yang tu paling popular. Yang kedua adalah metana daripada binatang. Najis dia mati. Dia punya angin dia, sebab dia makan, dia kentut juga tau. Bila kita ternak banyak binatang, banyaklah menghasilkan metana. Kentut kita pun sebagai manusia pun metana juga. Tapi kentut orang ni taklah sebanyak macam kentut lembu tu guys. Okey, jadi sini korang kena faham perbezaan antara ozon dengan kesan rumah hijau. Macam tu. Okey, kembali kepada soalan kita ni. Okey, pencemaran manakah yang betul? Okey, kalau yang asap rokok ni bukan jelaga. Asap rokok ni adalah asap lah. Kalau pencemaran dia. Yang ini yang betul ni. Pembakaran terbuka menghasilkan karbon dioksida. Inilah gas rumah hijau. Okey, macam mana? Better sikit ya. Jerubu tak? Jerubu ni asap dan habuk. Okey. So, macam mana? Ada soalan? Cikgu move lagi ya? Boleh kan? Cikgu move lagi. Okey, so kita nak masuk yang kelima. Antara berikut organisma manakah yang memerlukan sistem pengangkutan? Okey, mana satukah yang memerlukan sistem pengangkutan guys? Tengok. Nombor 5. Tahu ke apa itu sistem pengangkutan? Sistem pengangkutan manusia macam mana? Apakah sistem pengangkutan? Sistem pengangkutan manusia contohnya kita bernafas, kita akan seduh udara.
Udara itu diangkut. Itu namanya sistem pengangkutan. Okey, untuk haiwan ni mana satukah yang menjalani sistem pengangkutan? Nombor Farid kata C. C ni adalah ameba. Ameba adalah unisel. Unisel ni dia tak perlukan sistem pengangkutan. Maksudnya dia bernafas terus masuk dan dia keluar terus keluar. Dia tak perlukan darah, dia tak perlukan saluran darah, dia tak ada paru-paru. Unisel tak payah pakai sistem. Apa tu? Afi kata D. D pun protozoa. Macam ameba. Bukan juga. Paramecium kan? Jadi D pun bukan juga. Unisel. Okey. Isaina kata A. A tu apa? A tu adalah algae. Tapi algae ni unisel juga. Jenis macam ni nampak tak? Nampak di dalam-dalam tu dia adalah unisel. Sebenarnya jawapannya adalah B, iaitu Spirogyra. Spirogyra ni dia lebih kompleks. Dia adalah multisel. Dia macam tebu sikit. Dia lebih besar. Nak bandingkan dengan dia kumpulan alga, tapi kumpulan alga yang besar sikit. Multisel. Jadi organism yang besar-besar mesti mempunyai sistem, sebab dia susah nak bernafas, perlu ada paru-paru, perlu ada sistem dia tersendirilah ya. Okey, nombor 6. Antara faktor berikut manakah menentukan kumpulan darah seseorang? Okey guys, nombor 6. Macam manakah menentukan kumpulan darah? Kumpulan darah awak, kumpulan darah cikgu, siapa yang menentukan dia? Farid kata B. Afif pun kata B ya. Okey. Warna dan kepekatan. Tidak. Kumpulan darah ni ada berapa guys? Kumpulan darah ni ada apa? Kita ada A. Kita ada darah B. Kita ada AB. Dan kita ada O. Ada 4. Jadi warna bukan menentukan kumpulan darah. Okey, apa lagi jawapan lain? Yang menentukan darah, jenis antigen ni betul, hormon ni salah. Jawapannya A, antigen dan juga antibody. Okey, setiap darah ABC ni mereka mempunyai antigen dan antibodinya tersendiri. Okey. Itu yang menentukan darah dia. Cikgu tanya lagi. Siapakah dekat sini dia adalah penderma universal? Universal donor. Universal bahasa Melayu apa? Sejagat ya. Penderma sejagat ya. Penderma semesta. Bahasa Inggeris adalah donor universal. Apa? O, betul. O ni adalah penderma universal ya. Dia suka derma orang. Siapakah penerima universal? Suka menerima je. Tak kisah darah mana dia terima je. Manakah yang menerima je? Yang menerima saja adalah AB. AB ni suka terima. Apa-apa darah dia terima. O bagi semua. AB tu terima semua. Jadi donor. Universal donor, universal receiver. Awak B ya Farid ya? Kalau B hanya boleh terima daripada B dan O je lah. Okey sikit. Yang kesian tu yang O ni. Darah O ni kesian sikit. Sebab ia hanya boleh terima daripada O. Sedihlah sikit ya. Nak cari bukan senang tu. Okey, cikgu move ya. Okey, antara unsur bukan logam, yang manakah disenaraikan dalam siri kerektifan logam? Okey.
Apa jawapan korang? Afif kata D. Kawan-kawan lain setuju ke dengan Afif? Yang mana bukan logam? Bukan logam adalah karbon dioksida gas, hidrogen gas. Betul, dua-dua ni gas. Jadi dia bukan logam lah. Logam ni dia pepejal. Ya. Jadi dia bukan logam. Okey. Okey. Okey lagi Kat A gas juga. Kenapa A tak termasuk? Oksigen tak termasuk dalam siri kereaktifan. Okey. Kita buat sikit. Apa itu siri kereaktifan? Siri kereaktifan logam. Korang hafal tak ni? Cikgu punya akronim. Kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis aurem. Siapa ada membuat apa ni akronim macam ni? Ada ke korang? Ke belum ada lagi? Hafal tapi lain. Tak kisah Farid ya. Janji hafal. Janji hafal. Okey, kawan-kawan lain? So, tengah-tengah ni, antara zinc ni, terdapatnya karbon, terdapatnya hidrogen. Jadi, semua ni, namanya adalah unsur kereaktifan. Kalau macam oksigen, tak ada. Jadi, dia bukan kereaktifan. Nitrogen tak ada. Bukan. Faham tak? Okey, siapa lagi belum hafal? Kalau belum hafal, cikgu nak bagi ni. Cikgu nak bagi nama-namanya. Dah hafal dah? Cikgu bagi kejap Korang nak salin. Yang ini adalah kalau. Kalau nak. Tapi bahasa Melayu lah. Cantik. Mesti ambil zat. Ferron ni besi tau. Nama lain bagi ferron besi. Setiap pagi cun hingga habis. Bukan habis. Okey, dah ambil dah ya. Jadi yang paling tinggi ni paling reaktif. Ni paling reaktif. Ni paling reaktif. Yang kat bawah ni kurang reaktif. Kurang reaktif. Maksudnya yang paling bawah ni aurem. Aurem ni sebenarnya dia adalah emas. Sebab itu emas mahal. Sebab dia kurang reaktif. Maksudnya dia tidak mudah berkarat. Sebab dia tak reaktif, dia tak mudah berkarat. Jadi sebab itulah nilai dia mahal. Nombor 2 yang mahal adalah aurem. Aurem pula dah. Argentum. Ag ni guys. Ni Ag salah pula. Ag. Ag ni adalah silver. Perak. Sebab tu orang dulu-dulu dia pakai duit emas dan juga duit perak. Sebab ianya tak berkarat guys. Faham tak? Sebab itulah dia mahal. Jadi ini semua namanya kumpulan kereaktifan unsur. Okey, terus lagi boleh? Boleh ya? Korang nak tanya apa-apa boleh je. Hg ni mercury. Hg ni mercury. Nama saintifik dia Hg ya. Kita sebut dia mercury. Okey Afif, boleh? Okey.
Okey, 8. Antara logam berikut, manakah boleh menyingkirkan oksigen? Menyingkirkan oksigen. Remove oxygen from the carbon dioxide. Karbon dioksida. Mana boleh menyingkirkan oksigen? Nombor 8. D apanya? Tengok nanti. Betul tak D? Jom kita check balik kita punya graf. Nampak kat sini kan? Dia kata karbon dioksida. Okey, jom. Kita tengok balik ke rektifan ni. Okey, kalau korang tengok, kita punya karbon warna hijau ni dekat sini. Karbon di antara diambil oleh zinc. Jadi karbon dekat sini, ini ke rektifan dia. Jadi, kalau karbon dioksida, siapa yang boleh rampas oksigen ni? Siapa yang boleh rampas? Yang boleh rampas mestilah logam yang lebih power daripada karbon. Jadi yang boleh rampas aluminium, magnesium, kalsium, Na, kalium, potasium dan sebagainya. Kalau yang bawah daripada karbon, dia tak boleh rampas sebab dia kurang powerful. Jadi kalau sesiapa yang nak rampas oksigen daripada karbon, mestilah logam yang lebih powerful, lebih reaktif. Okey, tengok balik. Cik Angelina kata adalah D. Okey, D ni adalah nombor 1. Betul natrium? Yes. Natrium, sodium lah dalam bahasa Inggeris, Na. 1 betul. Jadi yang ada 1 tu betul. Kuprum. Kuprum ni bawah guys. Kuprum ni bawah, nampak tak ni kuprum bawah. So tak power, tak boleh rampas. So nombor 2 salah. Nombor 2 salah guys. Dah settle. Satu lagi adalah magnesium. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Magnesium pun power. Sebab itu penting kita kena hafal ni. Siri kereaktifan. Senang nak susun. Baru tahu siapa power, siapa kurang power. Okey, next. Seterusnya. Nombor 9. Soalan dia cakap, tindak balas manakah menerangkan tindak balas exothermic? Exothermic ni macam mana? Dia bebas haba ke? Dia serap haba? B apanya? Okey, tengok nanti. Macam mana ni exo? Exo dia bebas haba ke dia serap haba? Kita ada 2, satu exo, satu endo. Endothermic. Okey. Exo ni dia bebas haba. Release, bebas haba. Dia release heat. Endo pula dia serap, dia absorb. Serap haba ya. Serap haba. Maksudnya absorb heat. Okey. Ini release heat. Exo bebas, endo serap. Betul. Jadi dalam kes ni, macam Cik Angelina cakap, dia adalah jawapannya B kan? B. B, suhu persekitaran meningkat, betul. Sebab apa? Sebab haba dibebaskan, jadi suhu persekitaran tu kita rasa panas lah. Sebab dibebaskan haba. Macam tu. Boleh Boleh Okey, jadi kita buat satu cerita. Kita buat satu penerangan ringkas supaya kita lebih faham. Okey, katakanlah sekarang ni cikgu nak goreng satu telur. Kuali. And then kita panaskan dia. Okey, dalam kuali ni kita ada telur goreng lah. Telur goreng kita buat warna hijau. Telur mata lembu. Telur mata kerbau je. Macam tu. Okey, contohnya ni. Okey, ini kita punya api. Okey. So, apabila api kita dihidupkan, kita perasan tak api kita ni akan menghasilkan haba. Kita rasa panas kan? Betul tak?
Kita rasa panas kan? Haba ada kan? Sebab api ni sedang bebaskan haba. Jadi api ni adalah exothermic. Okey, sampai sini clear? Sebab dibebaskan haba. Boleh Okey, sampai dekat telur. Telur ni dia bebas apa ke dia ambil haba daripada api? Telur ni macam mana? Dia serap haba ke dia bebas haba? Telur ni dia serap haba dari api. Jadi telur dia serap haba. Faham tak? Bila telur serap haba, jadi telur ni sebenarnya adalah endothermic. Sebab telur tu yang serap haba. Okey, macam mana sekarang? Boleh faham tak? Kita rasa telur tu panas kan? Tapi sebenarnya telur tu yang serap haba. Okey, boleh terima. Okey, boleh? Nak tanya apa tak? Afif okey Afif? So far so good? Boleh terima? Boleh. Jadi ingat ya, apa-apa yang bebas haba exo, apa-apa yang serap haba endo. Okey, next. Kita pergi yang ke 10. Rajah 2 menunjukkan proses pemeljawapan. Pemeljawapan dalam bahasa Inggeris adalah sublimation. Sublimation. Proses dia daripada pepejal iaitu solid, terus menjadi gas. Ini namanya sublimation. Dia tak ada cecair. Dia terus jadi gas. Contoh seperti iodine. Seperti lupa pula namanya. Tapi iodine salah satunya lah. Dalam kes ni dia kata apa ni? Ni mungkin ais kering kot. Ni bukan. Cikgu rasa ni mungkin ais kering. Bukan ais krim yang kita makan tu. Ni ais kering. Namanya bahasa Inggeris dry ice. Ais krim ni kalau kita pergi konsert, bukan kita lah kan, kita tengok kat TV lah. Kan kita nampak banyak asap dekat lantai tu. Itu diguna ais krim. Okey, proses ni merupakan endothermic. Endo ni maksudnya apa? Serap haba. Okey, jadi apakah jawapannya? Kenapa kita panggil dia endo? Nombor 10. C tu apa? Ais kering menyerap haba. Betul. Nampak endo terus serap haba. Macam tu. Boleh Okey. Good. Tahniah. 11. Stesen jana kuasa yang mana menggunakan kayu api sebagai sumber tenaga. Jenis yang macam manakah yang menggunakan kayu api? Firewood. 11. Okey, apa pendapat korang? Kayu api ni boleh guna semula tak? Boleh diperbaharui ke tak? Boleh diperbaharui ke tak? Boleh, betul. Kayu api boleh sumber diperbaharui. So, jawapannya mana satu? Mana yang boleh diperbaharui? Yang boleh diperbaharui adalah biogypsum. Contoh biogypsum adalah kayu-kayu. Contoh biogypsum lagi seperti najis taik lembu. Najis lembu ya. Najis lembu sesetengah negara najis tu kan dia akan keringkan. Najis lembu tu dia akan keringkan di panas yang terik.
Bila najis tu kering, biasa dia akan jual najis tu untuk dibakar. Masak nasi ke, masak tepung ke. Jadi dia ternak lembu tu, dia ambil najis dia buat pembakaran. Ni namanya biogisim. Faham tak? Terma ni biasanya kita guna arang batu. Terma ni kita guna arang batu. Arang batu ni tak boleh diperbarui. Lama-lama dia akan habis. Boleh ke? Sampai sini okey? Boleh? Jadi kita pakai biogisim. Biasanya dia semula jadi. Semula jadi ya. Okey. Kita move lagi. Jadual menunjukkan maklumat mengenai mentol. CFL. Mentol CFL. Okey, berapakah kecekapan tenaga mentol CFL itu? Okey, kecekapan formula dia apa? Kecekapan sama dengan output bahagi input. Output bagi input darab 100. Okey, cuba korang bantu cikgu sekejap guys. Berapa dapat? Afi dapat apa Afi? 4.8 bahagi 7. Berapa dapat Afi? Darab dengan peratus. Dapat C Afi Saya dapat C ke? 6.8 C lah ya? Okey, 68.7. 57 peratus. Okey lah. Itu cara nak cari kecekapan dia punya apa dia ni? Energy efficiency. Okey, now 13 menunjukkan jisim badan dan masa yang dicatatkan oleh 4 orang. 4 orang peserta pertandingan memanjat dinding batu setinggi 3 meter. Tak ada kerja lain diorang ni Okey, siapa yang mempunyai kuasa paling sedikit? Siapa mempunyai kuasa paling sedikit? Apa pendapat korang? Fif C ke Fif? Ke yang tadi tu? Macam mana tahu kuasa dia paling sedikit? Manakah kuasa yang paling sedikit? 6 meter. Kuasa. Jawapannya Q. Macam mana Q dapat tu? Cuba korang darab. Ni 6 kaki kan? Korang cuba darab. Darab. And then korang cuba bahagi dengan masa. Darab dulu. Kemudian korang bahagi dengan masa. Berapa dapat? Cuba tengok yang P. Kita kira yang P dulu. P dapat apa P? Cuba darab bahagi masa guys. Farid dapat apa Farid yang pertama? Soalan ni leceh sikit lah kan, nak kira kan?
66 darab 65 ya. 65 darab 6 bahagi 11.2. 34. Okey, yang kedua dapat berapa kedua? Yang kedua 63 darab 6 bahagi 13.4. 28. Yang ketiga 60 darab 6 bahagi 12.9. 27. 67 darab 6 bahagi 12.1. 33. So, mana paling sikit? Paling sedikit adalah R. 27. Okey. Soalan ni jarang tanya lah guys ya. Nasib-nasib lah ni. Kalau keluar macam ni, korang macam tintong je, tinggal dulu. Cari soalan lain. Okey. Kita nak buat nombor 14. Antara berikut, manakah akan menambah kerja? Manakah yang boleh menambah kerja? Increasing your work. Okey, Afif kata C. C Afif Okey, kita tengok formula kerja. Formula kerja adalah work, W. Work sama dengan Fs. Work. Ini adalah kerja. Work. Ini adalah force, daya. Ini adalah S. S ni jarak ataupun distance lah. Hafiz, kalau Fx tu lain Hafiz. Fx ni pemanjangan, ni spring. Fx pun ada juga tapi dia spring. Spring cikgu rasa tak belajar lagi form 3 kot. Jadi kat sini nampak tak? Formula kita ni nak menunjukkan bahawa ini semua ni mempengaruhi kerja. Daya dengan jarak. Dua ni mempengaruhi kerja. Cuba tengok ada daya tak? Daya tak ada. Ada jarak tak? Jarak ada. Okey, faham tak? Jadi kalau kita tahu formula, satu kelebihan buat kita. Okey, 15. Menunjukkan bilangan zarah subatom. Subatom tahu ke subatom? Okey, ada kawan-kawan kita yang tak tahu? Kalau tak tahu, beritahu cikgu explain. Kalau ramai dah tahu, okey lah tu. Cikgu nak teruskan. Cuba bagi contoh sikit apa itu subatom guys. Nak confirm dulu. Korang tahu ke tak tahu ni? Contohnya proton. Betul. Elektron. Ya. Neutron. Itu semua namanya subatom. Dulu-dulu, masa cikgu belajar dulu, benda yang paling kecil adalah atom. Okey, bila kita dah masuk universiti, kita belajar lagi. Kita dalamnya ada subatom. Atom ni dikelilingi oleh siapa yang mengelilingi atom ni? Namanya adalah elektron. Elektron bercharge negatif. 14 ya? 14 jawapannya adalah C, jarak ya? Damia ya? C. Okey, jadi yang mengelilingi atom adalah elektron. Inilah elektron. Okey, lepas itu bila kita besar lagi, kita dapati dekat tengah-tengah ni adanya proton. Proton bersifat positif. Ini proton. Okey, dalam tu lagi adanya lagi namanya neutron. Neutron yang ini. Neutron tak ada charge. Neutron dia neutral.
Ini adalah model atom. Jadi, yang tengah-tengah ni dia punya GSM dia. GSM atom ni ringan lah. GSM atom tu tengah-tengah dia. Ini semua namanya adalah subatom. Faham tak? Ada lagi tak yang paling kecil? Ada lagi. Kalau kita zoom ke dalam kita punya neutron ni, dalam tu ada lagi benda yang paling kecil. Tapi kita tak belajar lah guys ya. Tak belajar. So, kita tengok katalah kalau kita ada 2 proton. Contohlah kita ada 2 proton pula, 2 atom. Kita ada 2 atom macam ni ya. Mereka ni akan berpusing macam tu je. Mereka akan dekat-dekat. Tetapi saintis percaya di antara 2 atom ni, nampak tak kat sini kita ada ruang yang kosong, nampak tak? Kita ada ruang yang kosong, nampak tak? Ruang ni kita boleh lalu. Sebab itu ada teori kita boleh menembusi dinding. Sebab ada ruang yang kosong. Ada tak benda yang boleh menembusi dinding guys? Ada tak? Cuba bagi satu contoh. Apa-apa je, ada tak? Boleh menembusi dinding batu. Air? Air mana boleh menembusi dinding? Boleh ke? Dinding batu boleh? Tak. Yes, betul. Angelina betul. Namanya adalah gamma ray. Yang boleh menembusi dinding buat sama sekarang adalah gamma ray. Sinar gamma. Sinar gamma ni dia boleh tembusi dinding dan boleh tembusi kita. Bahayalah. Adik dia adalah sinaran X-ray. Sinaran X. X-ray tu pun dah bahaya untuk kita. Tapi dia boleh tembus badan kita kan, nampak tulang-tulang tu. Okey, jadi benda-benda yang melibatkan benda kecil ni, ini namanya adalah alam kuantum. Namanya alam kuantum. Pernah dengar kuantum tak? Kalau sebut kuantum tu maksudnya benda-benda kecil. Pasal nanoteknologi, pasal zarah, pasal neutron, elektron adalah dia bagi tahu dalam kuantum. Pernah dengar kuantum? Siapa pernah dengar kuantum? Kalau sebut teori kuantum, apa-apa yang berkaitan dengan kuantum ni benda-benda yang kecil. Okey, clear tak? Macam tu lah guys, kita belajar sains. Okey, kembali kepada sini. Okey, menunjukkan bilangan subatom. Zarah manakah ialah anion? Anion ni positif ke negatif? Anion ni negatif ke positif guys? Anion dia bersifat negatif. Kalau positif dia adalah cation. Korang pernah dengar tak ni nama-nama ni? Cation bersifat positif. Boleh. Okey, jom kita check. Okey, kat sini proton 17, elektron negatif 18. Berapa dapat guys? 17 tolak 18 dapat negatif 1. Ni contoh anion. Nampak tak negatif? Okey, faham? Okey, ni yang Q tambah 11 tolak 10. Kita dapat positif 1. Okey, zarah ni zarah positif. Zarah atas ni adalah anion. Yang biru tu cation. KR pula. Tambah 12. Tolak 12. Ini kosong. Kalau kosong dia neutral. Okey, ini 16. Ini 16. Ini pun neutral. So, mana satukah ya anion? Anion adalah kat sini. Yang negatif. Sini cation. Okey, faham tak? Boleh terima ke? Jadi dalam kes ni, zarah P ni bersifat anion.
Macam mana tu? Adakah yang keliru? Farid okey Farid? Boleh faham ya? Okey, boleh faham. Alhamdulillah. Syukur. Okey, now kita masuk lagi soalan yang berikut. Okey, nombor 16. Waliuddin okey. Antara yang berikut, yang manakah merupakan bahan radioaktif? Manakah bahan radioaktif, guys? Uranium. Exactly, betul. Uranium bahan radioaktif. Sebelum tu, radioaktif ni apa? Kita selalu je sebut. Apa itu radioaktif? Bahan-bahan lain radioaktif tak? Kan, radioaktif ni bahaya tak? Radioaktif ni bahaya. Tapi bahaya macam mana tu? Kita tahu dia bahaya, tapi apa tu radioaktif? Radioaktif ni adalah unsur yang tidak stabil. Unsur yang tidak stabil. Jadi untuk dia menstabilkan dirinya, dia akan melepaskan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif. Sebab dia tak stabil. Kenapa dia lepaskan? Kerana dia nak jadi stabil. Dia nak stabilkan dirinya. Faham tak? Okay, lain lagi contohnya macam bom. Kita baling bom kan. Kenapa bom tu meletup? Sebab bom sifat dia tak stabil. Bila dia meletup, dia nak stabilkan dirinya. Bila dia dah stabil, letupan tu akan habis. Maksudnya dia dah pom kan? Dia diam. Maksudnya dia dah stabil lah tu. Faham tak? Itulah maksudnya tenaga nuklear. Bom nuklear ya. Okay, next. Okay, nombor 17. Di manakah berlakunya pelakuran nuklear semula jadi? Pelakuran nuklear dalam bahasa Inggeris adalah fusion. Kita ada fusion dan kita ada fission. Pelakuran nuklear berlaku secara semula jadi pada matahari. Pelakuran tu apa? Bagus. Pelakuran tu bahasa Inggeris fusion lah. Pelakuran lawan dia adalah pembelahan nuklear. Jom kita cerita sikit. Fusion dengan fission Yang ini pelakuran. Okey. Pelakuran. Satu lagi pembelahan. Pembelahan nuklear ya. Fission. Fission. Okey, kita cerita sikit. Pelakuran ni so far hanya berlaku dekat matahari sahaja. Pembelahan ni kita boleh buat dekat bumi lah. Contohnya bom nuklear tu. Okey. Dekat matahari, kita akan memerlukan dua unsur yang kecil. Dia akan dipecutkan, dia bergabung, dia akan menjadi unsur yang lebih besar. Dua yang kecil, dia bergabung, dia menghasilkan yang besar. Jadi, bila dia hasilkan, ini berlakunya letupan yang sangat kuat dekat matahari. Terhasillah helium dengan hidrogen. Okey. Jadi dekat matahari tu banyak helium dengan hidrogen. Boleh faham ya? Jadi molekul kecil bergabung, dia menghadirkan molekul yang besar. Tapi dengan pressure yang sangat tinggi. Dekat bumi kita tak boleh buat macam ni. Buat masa sekarang belum ada lagi. Akan datang tak pastilah kan. Pembelahan pula, kita ada satu yang besar. Lepas tu dia akan jadi kecil. Kripton ke dan sebagainya. Dia besar menjadi kecil. Dan dia akan menghasilkan sinaran radioaktif. Ini pun samalah, sinaran juga radioaktif. Faham tak?
Afif dah okey Afif sekarang? Clear sikit? Matahari dia perlukan atom yang kecil gabung jadi besar, manakala pembelahan besar dia menjadi kecil. Cuma pembelahan ni sebelum dia meletup, kita kena paksa dia meletup. Macam mana paksa dia? Kita kena pecutkan satu neutron. Kita kena pecutkan. Kita kena pecutkan neutron laju dalam kilang dia lah, reaktor dia, sehingga dia berlanggar dengan laju kepada bahan uranium ni. Jadi uranium tu kelebihan satu neutron menyebabkan dia jadi tak stabil. Asalnya dia stabil, dia okey je. Kita yang menjadikan dia tak stabil dan dia meletup. Dia akan jadi lagi, dia jadi lagi. Sehingga mungkin sampai jutaan tahun baru habis. Tapi dalam kilang tu adalah tempat dia boleh stop. Adalah button tekan, dia akan stop. Dia akan slow down sikit letupan tu. Kenapa kita nak buat semua ni? Kerana pembelahan nuklear ni kita boleh menjanakan elektrik. Selain daripada buat bom, sebenarnya kita boleh menghasilkan elektrik. Sebab kita banyak menghasilkan tenaga ni. Jadi energi ni boleh dijadikan elektrik. Itulah tujuannya, bukan nak bom semata-mata ya. Tapi kalau kita mampu membuat seperti matahari, bermaksud tenaga kita sangat unlimited, sangat kuat lah, sangat berkuasa dan kita ada kuasa yang sangat bagus untuk kegunaan satu dunia kalau ada guys. Jadi mereka sekarang ni tengah membuat eksperimen lah untuk membuat nuklear yang macam matahari. Okey dapat sesuatu kan? Okey, 18. Menunjukkan salah satu fenomena suria. Sekarang ni kan heboh pasal angin suria, heboh pasal ribut suria, kan? Apa ni, storm flare storm, yang dekat TikTok ke, dekat IG ke, siapa tengok benda tu? Siapa tahu cerita pasal storm flare ni? Ribut suria, solar storm. Dengar tak? Ada tengok dekat TikTok? Viral? Tak ada. Korang tak tengok TikTok ke? Tak tengok IG? Ada juga tengok. Okay. Jadi sebenarnya kita belajar juga angin suria. Ni matahari ni tak nampak pula. Matahari sedang menyina-nyina ni. Okey, apakah fenomena yang ditunjukkan daripada rajah tersebut? Tak nampak kan? Dia sebenarnya adalah nyalaan suria. Namanya solar flare. Okey, nyalaan suria ya. Nyalaan, sebab tak nampak dia punya gambar rajah tu. Farid, sebenarnya dia menyala tu. Daripada nyalaan ini baru terhasilnya angin suria. Farid ya. Dia kena nyala dulu. Nyalaan tu baru dia menghasilkan angin suria. Angin suria ni dia bukan macam angin tempat kita. Angin tempat kita kencang, kita boleh rasa kan, macam ribut angin. Angin suria ni bukan macam kita. Angin suria ni dia berbentuk ion. Dia berbentuk ion, dia bercharge. Jadi sangat bahayalah kepada magnetosfera bumi, kepada electricity kita kalau dia kuat. Dia bukanlah ribut ada angin datang terbang tak. Dia lebih kepada angin yang membawa ion. Okey, 19. Antara model sistem suria yang berikut, manakah yang dicadangkan oleh Johannes Kepler? Okey, nampak tak kat sini? Dia letak bumi kat tengah, matahari dekat ujung. Adakah ini yang dicadangkan oleh Kepler ke yang mana satu? Tengok. Okey, yang ini matahari kat tengah. Okey, D ya. Tengok yang D dia apa? Okey. Kepler mencadangkan matahari dekat tengah dan dalam masa sama dia berbentuk elips. Dia berbentuk elips. So jawapannya D lah. Sekarang ni kita pakai model ini. Model Kepler ya.
Okey, Kepler law. Bagus. Okey, 20. Apakah teknologi yang digunakan untuk membawa angkasawan astronaut pergi ke stesen angkasa? Teknologi apa yang kita pakai sekarang, guys? Cuba jawab. Kita nak naik ke sana, kita pakai teknologi apa? Roket. Roket, betul. Kita mestilah memakai roket. Okey, kita pakai roket. Okey, kita cerita sikit pasal roket ni. Okey, kita punya bumi. And then kita ada a few lapisan atmosfera. Kita ada 5 lapisan ya. 5 lah, a few. Sampailah ke exosfera yang paling luar. Exosfera. Yang paling mula-mula namanya apa? Troposfera ya. Lepas tu nombor 2 stratosfera. Kita punya kapal terbang berada dekat stratosfera. Kapal terbang kita kat sini. Kapal terbang kita kat sini ya, lebih kurang. Soalan cikgu adalah, boleh tak kapal terbang ni dia pergi ke exosfera dan keluar ke angkasa? Boleh ke tak? Tak. Tak boleh. Sebab apa tak boleh, Nafif? Farid, kenapa tak boleh? Jawapannya memang tak, cikgu setuju. Jawapannya tak. Sebab UV tak apa, kita boleh pakai baju astronaut. Oksigen. Yang pertama, tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen, macam mana pembakaran enjin kapal terbang? Tak boleh. Roket tak perlukan oksigen. Roket perlukan hidrogen. Okey, nombor 1, dia punya velocity, dia punya hal laju. Hal laju kapal terbang ni rendah. Tak boleh. Tak boleh melepasi atmosfera kita. Berapa kelajuan kapal terbang? Kelajuan kapal terbang sekitar 1000 km per jam. 1000 km tak laju. Kalau roket boleh. Okey, roket dia nak keluar. Dalam ni dia isilah hidrogen. Roket kelajuan dia 40,000 km per jam. Baru boleh keluar. Kita nak escape velocity ni. Kita nak namanya hal laju lepas. Nak keluar daripada atmosfera bumi. Sekurang-kurangnya kita kena perlu speed macam ni. Maksudnya kalau korang naik belong panas tu, korang tak boleh tembus lah sampai ke angkasa, tak boleh. Tak boleh lah. Maksudnya belong tu akan jatuh ke bawah juga. Kapal terbang pun tak boleh. So, kenapa dia tinggi sangat? Sebab dia bergantung kepada graviti planet. Jadi, kalau kita nak pergi ke sesuatu planet, kita kena make sure dulu berapa graviti dia. Kalau gravitinya macam bumi, bolehlah. Kalau gravitinya macam Jupiter yang besar tu, kita tak boleh keluar, guys. Kita boleh mendarat, nak keluar mesti lebih lagi daripada ni. Mungkin 100 km per jam. Tak mampulah kita nak keluar. Sebab itu, kita hanya boleh pergi ke bulan dan ke Marikh. Sebab bulan gravitinya 1/6 daripada bumi. Marikh tak silap cikgu 3/6 kot. 1/3 kot. Silap cikgu lah. Masih lagi boleh. Masih lagi boleh. Kalau nak mendarat, nak keluar tu mudah lah. Escape velocity dia rendah. Faham tak? Jadi tak mudah lah ya kita nak buat keputusan nak pergi ke sesuatu planet. Okay, clear Okay, now kita nak masuk bahagian B sikit, guys. Hopefully sempatlah sikit. Bahagian B tak banyak. 20 markah ni. Sayang tak buat kan? Sayang tak buat.
Okey, kita tengok yang pertama. Padankan organ deria dengan rangsangan yang dinyatakan. Sensory organ, guys. Yang pertama adalah baju safety ni yang nampak shiny ni. Jadi organ mana? Organ kulit ke? Organ kulit dapat shiny. Mata untuk safety ya. Ni baju safety kan? Safety ni lebih kepada keselamatan mata. Okey, ini pula sudah tentulah telinga. Ni senang sangat ni guys. Okey, tuliskan benar ataupun palsu. Okey, yang pertama. Baca dan cuba jawab. Imej yang jatuh pada titik buta, blind spot, tidak akan kelihatan. It is true? Yes, benar. Okey, soalan ni kalau diminta benar, kita kena tulis benar. Jangan tulis betul. Betul tak ada markah. Ikut apa kehendak soalan. Okey, nombor 2. Nombor 2 macam mana? Makanan akan berasa lazat apabila hidung dipicit. Kita picit hidung, kita makan. Rasa lagi best ke macam mana? Ini palsu. Okey, nombor 2. Rajah 2 menunjukkan satu model sistem respirasi. Respirasi tu apa? Bahasa kita panggil pernafasan. Respirasi tu bernafas lah. Tandakan tik pada petak yang disediakan bahagian yang mewakili respirasi manusia dengan betul. Jom kita zoom sikit. Okey, P tu mewakili trakea. Betul ke? Betul. Okey, betul. P ni mewakili trakea. Betul. Q. Adakah Q mewakili diafragma? Betul tak? Ya ke tak? Salah. Q ni sepatutnya mewakili apa ni? Apa tu dekat Y ni? Apa ni? Siapa tahu namanya? Namanya adalah bronchus. Betul. Okey, R. Adakah R tu paru, lung? Betul lah belon tu kan? Kat bawah ni bronchus pula. Alamak, tersalah ni bronchus. Dia tertukar dengan diafragma. Jadi sebenarnya bawah ni diafragma sepatutnya. So, kita bernafas sebenarnya guys. Punca utama kita bernafas bukan sebab paru. Punca kita bernafas disebabkan oleh diafragma sebenarnya. Okey, diafragma ni lah yang menyebabkan turun dan naik, menyebabkan paru-paru kita ni kembang dan kecut. Kembang dan kuncup. Kalau katakanlah sesiapa yang mengalami aksiden dan terlanggar bahagian bawah tulang rusuk, terkena pada diafragma, dia tak boleh bernafas. Walaupun paru-paru dia okey. Faham tak? Dia akan tercungak-cungak sebab paru-parunya tak boleh mengembang disebabkan diafragma ni tak boleh turun ke bawah. Jadi bahayalah guys. Sebab itu kita tengok kebanyakan yang aksiden tu tak boleh bernafas kan, tercungak-cungak. Biasanya dia punya diafragma ni dia cramp sekejap. Dia tak berfungsi. Perlukan pernafasan lah, alat bantuan. Kesian kat dia lah guys. Okey, kita minta jauh lah perkara tersebut. Okey, kita nak masuk yang ke B. Bulatkan komposisi udara sedutan bagi komponen udara. Okey, kita nak bulatkan. Oksigen berapa banyak guys? Antara 16 dengan 20, mana satukah yang oksigen punya?
16. Mana satu punya? 12 ke? 21 ke 16? 16. 16 Farid kata. Sudah. 16 ke 21 ni? Jom kita buat ulang kaji sikit. Okey, kita punya gas komposisi. Gas yang paling banyak berapa guys? Apa gas yang paling banyak? Siapa tahu? Gas apa yang paling banyak dekat atmosfera kita bernafas sekarang? Lupa dah. Gas yang paling banyak adalah nitrogen, iaitu 71% lebih kurang. Yang kedua banyak adalah oksigen, 21%. Inilah. Okey. Yang paling sikit adalah karbon dioksida. Dan yang last ni adalah gas nadi. Gas nadi. Nitrogen dari mana? Daripada persekitaran kita ni. Kita bernafas sekarang ni, kita hidup. Memang kita hirup sekali dengan nitrogen. Cuma paru-paru kita akan ambil oksigen sahaja. Nitrogen dia akan buang balik. Faham tak? Kita tak boleh ambil 100% oksigen. Banyak sangat oksigen kita ambil, kita jadi hypooksigen. Darah kita banyak sangat oksigen, tak boleh. Gas nadi dalam bahasa Inggeris apa ya? Lupa cikgu. Tapi yang pasti dia inert gas. Inert gas ni gas lengai. Tapi dalam bahasa Inggeris apa gas nadi Siapa ingat guys? Cikgu lupa lah pula. Okey, gas nadi ni macam ni. Graf, kita punya predictable kan? Predictable. Allah, tak cantik. Okey, gas nadir ni dia berada kepada kumpulan yang paling last, grup 18. Nanti cuba awak cek balik. Grup 18 ni dalam bahasa Inggeris apa gas nadir? Lupalah cikgu, tak datang pula. Pernah tengok tak predictable? Pernah tengok tak predictable? Pernah tengok? Yang ujung tu lah. Tak silap cikgu Nadir juga nama dia. Tak silap cikgu lah Nadir gas. Betul tak? Nanti buat cek balik. Kalau cikgu salah. Cikgu rasa bukan bukan plus tu. Cuba buat cek balik. Kalau salah beritahu cikgu. Boleh? Lupa pula guys. Banyak sangat nak ingat kan. Okay, now kita nak teruskan lagi. Boleh cikgu teruskan tak silap cikgu Nadir gas juga namanya. Okay, now kita nak move kepada soalan yang ketiga. Nombor ni. Karbon dioksida. Karbon dioksida paling sikit. Karbon dioksida adalah 0.03. Ni karbon dioksida paling sikit. Jadi bila kita sedut semua gas masuk, kita hanya ambil oksigen, yang lebihnya kita buang balik. Jadi sebenarnya kita tak boleh ambil 100% oksigen. Kita akan jadi hypooksigen, kita lebih oksigen. Okey guys, nombor 3. Mineral semula jadi. Mineral semula jadi macam potasium dan sebagainya. Wujud dalam dua keadaan, iaitu mineral unsur dan juga mineral sebatian. Ingat unsur ni apa? Mineral unsur ni apa? Namanya elemen mineral dengan compound mineral. Okey, korang boleh bayangkan tak ni? Kan tadi cikgu dah explain dah. Cikgu dah ada belum ni? Cikgu rasa macam dah ada ni kan? Ke belum ada lagi? Belum ada lagi lah. Okey, kita cerita sikit apa itu gas mineral unsur. Okey, mineral unsur. Mineral unsur ni namanya elemen. Elemen, mineral. Satu lagi adalah mineral sebatian. Mineral sebatian adalah compound. Compound mineral.
So, beza dia apa? Jom kita buat sikit. Okey. Apakah unsur bagi besi? Siapa tahu? Unsur bagi iron tu apa? Simbol dia apa? Iron simbol dia adalah ferrum. S-E-F-E ni, ferrum. Okey, ferrum, 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 ferrum. Okey, ferrum ni katalah dia bergabung sesama mereka. Okey, ferrum ni dia adalah unsur. Faham tak? Tapi dia bergabung unsur, namanya adalah molekul unsur. Elemen molekul. Faham tak? Sebab dia bergabung sesama dirinya sendiri. Boleh ke guys? Okey, kalau compound contohnya ada ferrum, tiba-tiba kita ada oksigen. Contohlah, ada oksigen, ada ferrum. Nampak tak? Kat sini kita ada dua unsur yang berbeza. Jadi bila dua unsur, ini namanya molekul sebatian. Faham tak guys? Molekul sebatian. Compound molekul. Boleh faham ya? Bila sebut sebatian, dia bergabung dengan benda lain. Bila sebut molekul unsur, dia bergabung dengan dirinya sendiri. Okey, boleh? Boleh terima? Okey, boleh Okey, nombor 3. Jadi kat sini kita kena tick lah mana satukah unsur. Contohnya, yang pertama, nampak tak ferrum? Ferrumnya dirinya sahaja. Jadi dia adalah unsur. Okey, dia adalah unsur. Boleh? Boksit. Boksit ni gabungan aluminium dengan benda lain. Jadi dia adalah sebatian. Okey, dia adalah sebatian benda lain. Unsur atau sebatian. Semula jadi wujud. Dua keadaan iaitu mineral unsur, mineral sebatian. Tandakan dia nak cari yang mineral unsur sahaja. Jadi kita cari yang mineral unsur sajalah. Ni bukan ni guys Plumbum dirinya saja. Okeylah. Pb. Galena ni ferrum. Dia besi. Besi campur dengan lain. Dia macam biji besi lah galena ni. Jadi ini adalah sebatian. Compound. Sebatian ni compound. Boleh ke? Okey ke? Korang nak tanya apa tak sampai sini? Boleh terima? Okey, Maisarah boleh. Mariam boleh Okey, next. Kita nak habiskan ni. Cikgu nak siapa nak ni? Padankan mineral dengan sifat berkaitan dengan kegunaan dia. Yang pertama, kita ada kalsium oksida. Kalsium oksida. Okey. Kalsium oksida ni bersifat alkali. Alkali mana yang sesuai? Alkali adalah bersifat base. Base ni alkali ya. Agak-agaknya kenapa dia tuang kat sini kalsium oksida dalam tanah? Ni tanah ni guys. Ini tanah ni. Agaknya kenapa dia tuang kat situ? Apa pendapat awak? Tinggi? Apa tinggi tu? Afif, apa yang tinggi ya? Kenapa? Sebab kemungkinan hujan kat sini adalah hujan asid. Bila hujan asid, tanah ni menjadi tanah berasid, tak sesuai untuk tanaman. Untuk kurangkan asid, kita tuang dia alkali. Jadi kita akan dapat dia sebagai neutral. Faham tak? Terhasillah tanah yang neutral. Boleh tanam balik. Okey, faham ya? Okey, silikon. Silikon ni pasir. Pasir yang kita buat gelas. Yang kita buat kaca tu. Kaca kita buat daripada pasir silikon.
Okey, lagi nombor 4. Lengkapkan peta di bawah. Tenaga biogeosim, tenaga nuklear. Tenaga yang boleh diperbarui, tenaga biogeosim. Ini adalah tenaga nuklear. Okey, senang sangat. Gariskan jawapan yang betul bagi pernyataan berikut. Voltan input transformer injak naik adalah lebih rendah ke lebih tinggi? Dah tentulah lebih tinggi. Kan injak naik kan? Input dia injak. Okey. Sorry. Salah tafsir pula. Okey, transformer kita macam ni bentuk dia. Okey, kalau dia injak naik, okey, input dia sikit tapi keluarnya banyak. Gegelung ni banyak ni. Jadi kalau injak naik bermaksud input dia mesti sedikit. Jadi jawapannya rendah lah input. Boleh Afif? Input dia rendah, output dia tinggi. Boleh. Ni input rendah, output dia tinggi. Sebab tu dia jadi injak naik. Boleh Afif Jadi jawapannya adalah input dia rendah. Okey, yang kedua, transformer injak turun berfungsi untuk merendahkan voltan. Sebab dia turun, dia merendahkan voltan. Okey, soalan terakhir kita yang A, yang nombor 5. Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan perkataan. Bumi adalah lapisan melindungi bumi. Siapakah melindungi bumi? Yang melindungi bumi adalah magnetosfera. Melindungi bumi daripada angin suria tau. Angin suria ni angin berion. Jadi yang melindungi kita adalah magnetosfera lah. Magnet bumi. Lagi yang kedua. Ialah lapisan yang berada di bawah korona. Di bawah korona, adik dia adalah koro juga. Corona ingat koro. Jadi adik-beradik dia adalah kromosfera. Dia duduk di bawah korona. Korona tu yang kalau gerhana kita nampak macam cincin tu kan. Cincin tu adalah korona. Yang kita nampak cincin saja. Bawah korona tu baru ada kromosfera. Boleh guys? Okey. Yang terakhir. Dah kita habiskan terus. Nombor 1, benar ke palsu guys? Suhu permukaan matahari lebih tinggi daripada suhu teras matahari. Betul ke salah ni? Takkanlah permukaan lagi tinggi? Palsu. Kedua, proses pelakuran nuklear berlaku dalam teras matahari. Benar. Dia berlaku dekat tengah-tengah matahari tu. Dia dekat atas-atas tu dah menyala dah. Dia berlaku dekat teras matahari. Okey guys, alhamdulillah berjaya juga menghafizkan section A dan B. So insya-Allah lah minggu esok kita akan sambung section C ya. Korang rasa macam mana? 5A mana? Nah. Okey, boleh. Okay, korang nak tanya apa-apa tak? Boleh faham ke hari ni? Boleh faham ke guys? Okay, boleh faham. Alhamdulillah.